Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, harga getah seperti komoditi lain bergantung kepada permintaan dan penawaran di pasaran antarabangsa. Dalam hal ini, berikutan pertumbuhan ekonomi yang lembap di negara-negara pengimport utama seperti China dan Kesatuan Eropah, harga getah telah mencatatkan trend penurunan mulai bulan Januari 2014. Malaysia adalah pengeluar ke-6 terbesar getah asli dunia dengan menyumbang hanya 6.7% daripada jumlah penawaran getah asli dunia. Oleh itu, Malaysia tidak boleh secara bersendirian mempengaruhi harga getah di pasaran. Datuk Yang di-Pertua, dalam bajet 2015, kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak 106.4 juta ringgit untuk meningkatkan harga yang diterima oleh pekebun kecil di peringkat ladang melalui pelaksanaan dua mekanisme utama, iaitu satu, 6.4 juta ringgit untuk melaksana mekanisme kawal selia harga di peringkat ladang melalui penglibatan koperasi. Dalam mekanisme ini, koperasi akan membeli getah daripada pekebun kecil dan menjual terus kepada kilang pemproses. Dengan ini, rantaian pemasaran akan dapat dipendekkan. Dan dua, peruntukan sebanyak 100 juta ringgit untuk melaksanakan insentif pengeluaran getah ataupun IPG bagi menggalakkan pekebun kecil untuk terus menoreh sewaktu harga getah rendah di pasaran. Dalam mekanisme ini, kerajaan menyediakan insentif pengeluaran sebanyak 30 sen sekilogram bagi getah scrap dengan 50% kandungan getah kering dan 90 sen sekilogram untuk latex, 100% kandungan getah kering. Pelaksanaan dua mekanisme tersebut akan dapat membantu pekebun kecil menangani impak kejatuhan harga getah ke atas pendapatan mereka. Tan Sri Yang di-Pertua, di peringkat antarabangsa, Malaysia telah mencadangkan mesyuarat peringkat menteri di kalangan negara-negara ANRPC ataupun dengan izin Association of Natural Rubber Producing Countries pada suku tahun pertama 2015. Ini bertujuan membincangkan dasar mengimbangi penawaran dan permintaan di mana negara-negara ANRPC menyumbang hampir 93% pengeluaran getah asli dunia. Di samping itu juga, ITRC ataupun dengan izin International Tripartite Rubber Council akan bermesyuarat pada 20 November ini. Ahli-ahli ITRC terdiri daripada Malaysia, Indonesia dan Thailand. Ketiga-tiga negara ini kini menghasilkan hampir 64% pengeluaran dunia. Matlamat mesyuarat ini adalah untuk menentukan langkah yang harus diambil oleh ketiga-tiga negara untuk membendung penurunan harga getah. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk soalan B berhubung pertanyaan tentang bantuan kepada pekebun kecil, untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah melalui RISDA mainkan peranan penting dalam membantu pekebun-pekebun kecil. Di antara usaha-usaha yang telah dan akan dilakukan oleh RISDA untuk membantu menjaga kebajikan pekebun getah dan meningkatkan pendapatan mereka adalah seperti berikut: mengurangkan harga benih dan baja getah, memberi bantuan alat torehan melalui program pengekalan getah PPG dan skim insentif produktiviti getah SIPG, memendekkan rantaian pemasaran melalui program pembangunan infrastruktur pemasaran, meluaskan prasarana asas pertanian, mengamalkan GAP dengan izin Good Agricultural Practices, memperkenalkan LITS dengan izin Low Intensity Tapping System atau sistem torehan kekerapan rendah, melatih usahawan baru melalui program keusahawanan, menggiatkan aktiviti ekonomi tambahan, meningkatkan agihan dividen melalui syarikat milikan RISDA dan akhir sekali melaksanakan program bantuan sara hidup pekebun kecil atau SHPK. Sekian, terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih. Ahli yang berhormat, sisi bagi pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir. Yang berhormat Arau usul di bawah peraturan masyuarat 12.1. Kalau saya tidak sihat yang berhormat, tidak akan saya duduk di atas di sini. Muka Tan Sri hari ini manis saja. Tan Sri Yang di-Pertua yang dikasihi, mengikut peraturan mesyuarat 12-1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga pukul 9.30 malam dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan
sehingga jam 10 pagi hari Rabu 19 November 2014. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Masih ahli yang berhormat. Sekarang saya kemukakan masalah kepada majelis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dimukakan tadi, hendaklah disetujukan. Ahli yang berhormat yang bersetuju, katakan setuju. Ahli yang berhormat yang tidak setuju, katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Pandan ada? Pontian ada? Masih. Ahli yang berhormat, pada hari Selasa 11 November 2014, saya telah menerima satu pemberitahu usul di bawah peraturan masyarakat 261P daripada Yang Berhormat Pandan bagi merujuk Yang Berhormat Pontian kepada jawatan kuasa, hak dan kebebasan. Berdasarkan kepada usul di dalam pemberitahu itu, pada hemat saya maksud Yang Berhormat Pandan sebenarnya adalah ingin merujuk terus kepada peraturan masyarakat 3612 kerana Yang Berhormat Pontian dikatakan telah membuat suatu kenyataan yang mengelirukan Dewan. Dalam usul tersebut, Yang Berhormat Pandan menyatakan bahawa suatu kenyataan telah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad bin Haji Maslan, Timbalan Menteri Kewangan, selaku ahli parlimen bagi kawasan Pontian yang mana kenyataan tersebut dibuat pada 6 bulan November pada 2016. Kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Pontian itu adalah disifatkan oleh Yang Berhormat Pandan sebagai suatu pembohongan dan oleh itu ia juga mengelirukan Dewan. Ahli yang berhormat, bagi tujuan memberi keadilan kepada semua pihak, saya telah meminta dokumen dan bukti dikemukakan kepada saya oleh kedua-dua Yang Berhormat tersebut. Dan setelah meneliti semua keterangan yang ada di hadapan saya dan bagi membolehkan saya berpuas hati bahawa semua perkara telah diambil kira, maka saya memutuskan suatu penjelasan lanjut diperlukan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri berkenaan perkara itu. Tetapi sebelum itu, saya akan meminta Yang Berhormat Pandan untuk membacakan usul tersebut. Silakan. Usul asal yang dihantar? Ya, menurut notis. Menurut notis nanti saya. Tidak ada bersama dengan saya ada. Semalam. Malam tak ada. Ahli yang berhormat yang lain, tolong senyap. Perkara ini adalah perkara serius. Ya. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya bacakan usul seperti berikutnya. Bahawa Dewan ini telah mengambil perhatian bahawa dalam penyata rasmi mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-13 bagi tarikh 6 November 2014, suatu kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Kewangan dan Ahli Parlimen Pontian Datuk Haji Ahmad bin Haji Maslan pada jam 2.40 petang dalam Dewan yang mulia ini, iaitu saya ingin menegaskan lagi bahawa kerajaan hanya beri jaminan kepada sukuk oleh 1MDB sebanyak 5.8 bilion sahaja, sedangkan semua hutang 1MDB ialah 36.25 bilion. Tidak ada surat apa semua. Itu sahaja yang dijamin oleh kerajaan. Bagi pinjaman-pinjaman yang lain, hanya 5.8 bilion yang menerima jaminan eksplisit atau eksplisit garanti kerajaan Malaysia. Satu lagi yang disebut mengenai letter of support itu sebenarnya tidak ada. Merupakan satu pembohongan dan telah mengelirukan Dewan ini, dan mengikut peraturan mesyuarat 36/12 dan 80A, perlakuan ini bersifat menghina majlis dan beliau sepatutnya dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan ini. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sila teruskan hujah lagi. Oh. Kerana Yang Berhormat ada menghantar dokumen-dokumen kepada saya. Ya. Jadi kalau saya baca dokumen itu kepada semua ahli Yang Berhormat, tidak elok. Biar Yang Berhormat yang perjelaskan secara terperinci di mana pembohongan berlaku. Silakan.
Baik, Tan Sri Yang di-Pertua. Saya mulakan sedikit sahaja dengan latar belakang sebelum saya berhujah kepada Dewan. Lebih kurang 10-15 minit. 10-15 minit. Terima kasih, Tan Sri. Jumlah sebenar pinjaman 1MDB ini, iaitu sebuah syarikat milik penuh Kerajaan Persekutuan, perlu diketahui oleh rakyat kerana ia membawa tanggungan kewangan kepada Kerajaan Persekutuan. Oleh kerana tidak ada satu jawapan yang jelas, sebab itu ia telah mendapat perhatian umum dan semalam dan hari ini semua media perdana terpaksa menjawab dan memberi penerangan, yang itu pun masih lagi belum memberikan angka yang benar berapakah tanggungan kewangan sebenar yang dihadapi oleh Kerajaan Persekutuan. Oleh sebab itu dalam sidang ini, ahli-ahli Dewan Rakyat telah mengemukakan pelbagai persoalan, terutamanya daripada Petaling Jaya Utara, berhubung dengan tanggungan kewangan dan juga setakat mana risiko yang telah diambil oleh Kerajaan Persekutuan. Jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri Kewangan telah menimbulkan lagi kekeliruan apabila jawapan yang diberikan di dalam Dewan ini berbeza dengan jawapan-jawapan lain. Oleh yang demikian, usul saya itu, Tan Sri Yang di-Pertua, sebenarnya khusus kepada dua perkara. Pertama, apakah benar Kerajaan Persekutuan telah mengeluarkan satu surat sokongan kepada pemegang bond $3 bilion yang diterbitkan oleh satu 1MDB. Itu yang penting. Pertamanya, betul atau tidak satu surat sokongan telah dikeluarkan. Kerana itu soalan yang ditanyakan oleh Petaling Jaya Utara. Petaling Jaya Utara mendapat satu dokumen yang tidak dapat dipastikan kesahihannya. Maka ditanya kepada Timbalan Menteri, betul ke tidak satu surat sokongan seperti ini telah dikeluarkan. Itu persoalan pertama yang perlu diputuskan Dewan. Yang kedua, apakah benar kandungan surat sokongan itu bahawa Kerajaan Persekutuan ada tanggungan untuk menyuntik dana bagi memenuhi tanggungjawab 1MDB sekiranya 1MDB tidak mampu untuk membayar bond berjumlah $3 bilion itu. Hanya dua persoalan yang penting. Ada atau tidak surat sokongan dikeluarkan kerana perkara itu telah berlega di luar. Dan kedua, kalau ada surat sokongan itu, betul atau tidak, kalau 1MDB tidak mampu membayar, akhirnya tanggungan akhir itu akan jatuh kepada kerajaan. Maka Tan Sri Yang di-Pertua, saya telah mencadangkan di dalam dokumen saya kepada Tan Sri Yang di-Pertua untuk menentukan berdasarkan dua perkara tadi, sama ada kenyataan Timbalan Menteri Kewangan pada 6 November 2014 itu telah melanggar Peraturan 3612, maka 4 pertimbangan ini perlu diambil kira oleh Tan Sri Yang di-Pertua dan juga Dewan. Pertama, adakah wujud satu surat sokongan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan kepada pemegang bond 1MDB yang isi kandungannya sama seperti yang dibacakan oleh Petaling Jaya Utara, seperti yang dicatatkan di dalam muka surat 53 penyata rasmi bertarikh 6 November 2014. Ada atau tidak surat itu? Pertimbangan yang kedua, Tan Sri Yang di-Pertua, apakah Timbalan Menteri Kewangan tahu dan sedar kewujudan surat sokongan dan isi kandungannya itu seperti yang dinyatakan oleh Petaling Jaya Utara? Kalau dia tak tahu dan dia tak sedar, maka saya tidak kira itu melanggar peraturan kerana tidak ada niat, dia tak tahu. Jadi menentukan sama ada dia tahu atau tidak kewujudan dan isi kandungan surat itu adalah satu pertimbangan penting yang perlu diambil kira oleh Tan Sri Yang di-Pertua dan Dewan. Pertimbangan yang ketiga, apakah keseluruhan perbahasan pada ketika itu di dalam Dewan Rakyat pada 6 November 2014 di antara Petaling Jaya Utara dan Timbalan Menteri seperti yang terkandung di dalam muka surat 53 dan 54 penyata rasmi merujuk khusus kepada surat sokongan khusus yang disebut oleh Petaling Jaya Utara dan bukan surat-surat lain atau jaminan lain atau perkara-perkara lain. Perkara ini penting kerana usul saya menyebut tentang surat sokongan yang khusus yang dibawa oleh Petaling Jaya
Utara. Bukan soal sama ada maknanya lain ataupun tanggungannya lain. Petaling Jaya Utara tanya soalan khusus, surat sokongan itu ada ke tidak? Lalu dijawab oleh Timbalan Menteri, tidak ada. Sebab itu, Tan Sri Yang di-Pertua perlu tentukan sama ada perbahasan pada ketika itu khusus merujuk kepada surat sokongan yang khusus itu. Dan pertimbangan yang keempat, apakah benar Timbalan Menteri Kewangan telah menafikan kewujudan surat sokongan khusus yang dirujuk oleh Yang Berhormat Petaling Jaya Utara itu seperti yang telah dicatatkan di dalam penyata rasmi muka surat 54. Jadi untuk saya dengan cepat kemukakan beberapa bukti Tan Sri Yang di-Pertua ya. Perkara satu tadi iaitu sama ada wujud surat sokongan atau tidak. Akhbar DH 8 November 2014, 2 hari selepas Timbalan Menteri menafikan wujud surat sokongan itu, telah menyiarkan memang surat sokongan itu wujud. Pada 10 November 2014, hari Isnin, beberapa hari selepas Timbalan Menteri menafikan kewujudan surat itu, saya telah mengedarkan sepenuhnya perjanjian 140 muka surat yang saya sertakan juga dalam dokumen kepada Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, bahawa memang ada dalam perjanjian itu satu bahagian mengenai surat sokongan khusus seperti mana yang disebut oleh Petaling Jaya Utara dan disiarkan oleh DH. Pada 11 November 2014, selepas pendedahan DH itu, Timbalan Menteri Kewangan membuat kenyataan mengakui wujudnya satu surat sokongan khusus itu yang telah berbeza dengan penafian yang telah dibuat di dalam Dewan ini. Kemudian surat laporan itu turut dilaporkan oleh RTM juga bahawa Timbalan Menteri Kewangan mengakui memang kerajaan ada bagi surat laporan khusus. Jadi kenyataan-kenyataan Timbalan Menteri Kewangan yang telah dibuat setelah akhbar dan juga ahli daripada Pakatan Rakyat mengeluarkan perjanjian bond 3 bilion itu, akhirnya mengakui surat sokongan khusus itu memang wujud. Bukti bagi perkara kedua, Tan Sri Yang di-Pertua, sama ada dia tahu atau sedar atau tidak bahawa surat sokongan khusus itu memang wujud. Ada dua kenyataan media yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan. Satu bertarikh 8 November 2014 dan yang kedua 12 November 2014. Saya petik kenyataan bertarikh 8 November 2014, perenggan 4. Timbalan Menteri Kewangan menyebut yang berikut. Saya juga memahami bahawa terdapat satu letter of support yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia untuk bond yang berjumlah 3 bilion. Walau bagaimanapun, ia bukan memberi jaminan eksplisit atau eksplisit garanti kerajaan Malaysia. Berdasarkan pengakuan beliau di dalam kenyataan beliau sendiri itu, ia mengesahkan bahawa Timbalan Menteri Kewangan tahu dan sedar kewujudan satu surat sokongan dan isi kandungannya seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Petaling Jaya Utara dan dia tidak menafikan sehingga sekarang. Perkara ketiga, bukti ya. Apakah keseluruhan perbahasan pada ketika itu merujuk kepada satu surat sokongan yang khusus dan bukannya mengenai jaminan sama ada eksplisit ataupun implisit. Dalam perbahasan pada 6 November itu, Petaling Jaya Utara untuk memastikan Timbalan Menteri betul-betul tahu ia merujuk kepada surat yang khusus itu, telah pun membaca petikan-petikan isi kandungan surat sokongan itu. Dan bermakna, sepanjang perbahasan itu, Timbalan Menteri Kewangan tidak pun membidas, tidak pun memperbetulkan, tidak pun menafikan, malah menyambung terus hujahnya dengan menafikan kewujudan surat yang isi kandungannya itu telah dibaca secara khusus oleh Petaling Jaya Utara. Dan sebab itu, jika disemak di dalam penyata rasmi muka surat 53 dan 54, jelas bahawa keseluruhan perbahasan pada hari itu berkisar kepada satu surat sokongan yang khusus, maka Timbalan Menteri Kewangan tidak wajar mengalihkan perhatian bahawa surat sokongan itu tidak bermakna jaminan.
Kerana usul saya bukan soal ia jaminan atau tidak mengikut akta kerajaan. Usul saya ialah betul atau tidak ada surat itu yang mana telah dinafikan oleh Timbalan Menteri Kewangan di dalam Dewan ini apabila beliau tahu dan sedar kewujudan surat itu. Dan yang terakhir, setelah kita ada latar belakang itu, maka kita perlu semak balik betulkah tidak perlakuannya di dalam Dewan ini. Timbalan Menteri Kewangan telah menafikan kewujudan satu surat sokongan yang khusus itu. Dewan boleh rujuk kepada muka surat 54 penyata rasmi. Saya pasti Tan Sri Yang di-Pertua juga telah melihat bahawa Timbalan Menteri Kewangan telah menafikan sebanyak 2 kali, bukan sekali, 2 kali. Apabila ditanya melalui celahan oleh Petaling Jaya Utara, tidak ada letter of support, tanya Petaling Jaya Utara. Timbalan Menteri menjawab, tidak ada surat apa semua. Yang ini saja yang boleh jawab, 5.8 bilion. Ingat, tidak ada surat apa semua. Sedangkan Petaling Jaya Utara tanya khusus letter of support, merujuk kepada letter of support yang khusus itu. Seterusnya selepas itu, Timbalan Menteri Kewangan menyambung dan mengulangi kenyataan itu dengan menyebut satu lagi yang disebut mengenai letter of support itu sebenarnya tidak wujud. 2 kenyataan yang dibuat ini jelas menafikan kewujudan surat sokongan yang telah disebut dan diperlakukan di dalam Dewan ini. Maka Tan Sri Yang di-Pertua, saya nak gulung dengan berikutnya. Keempat-empat perkara yang perlu dipertimbangkan oleh Tan Sri Yang di-Pertua dan Dewan ini, seperti yang telah saya uraikan di dalam dokumen yang saya sampaikan, membuktikan bahawa Timbalan Menteri Kewangan tahu keseluruhan fakta mengenai surat sokongan itu. Mulanya saya ingat Timbalan Menteri Kewangan tidak tahu, kod-kod disembunyikan daripada beliau, maka kenyataan beliau itu mungkin dalam keadaan beliau tidak ada maklumat. Tetapi kenyataan-kenyataan beliau mengesahkan bahawa beliau tahu keseluruhan fakta mengenai surat sokongan itu. Beliau juga tahu bahawa surat sokongan itu wujud. Beliau juga faham dengan soalan khusus yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Petaling Jaya Utara. Namun, beliau tetap mengeluarkan kenyataan 2 kali yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang akhirnya beliau sendiri akui di dalam kenyataan-kenyataan beliau selepas itu. Mengambil kira perkara-perkara ini, saya dengan hormat berpendapat ada asas yang kukuh Timbalan Menteri Kewangan diambil tindakan selaras dengan Peraturan Mesyuarat 36/12. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua atas pertimbangan. Sila, Puntian. Ahli yang hormat yang lain, perkara ini serius. Saya mengambil masa untuk meneliti semua. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tan Sri Yang di-Pertua, perkara yang dibangkitkan oleh YB Pandan adalah berdasarkan kenyataan saya ketika menjawab persoalan YB PJ Utara semasa sesi penggulungan peringkat dasar untuk Kementerian Keuangan pada 6 November 2014 mengenai isu One Malaysia Development Berhad 1MDB seperti berikut. Petikan Hansard 6 November Khamis 2014 yang berbunyi, saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa kerajaan hanya beri jaminan kepada sukuk oleh 1MDB sebanyak 5.8 bilion ringgit sahaja. Sedangkan semua hutang 1MDB ialah 36.25 bilion ringgit. Tidak ada surat apa semua. Itu sahaja yang dijamin oleh kerajaan. Tidak ada lebih daripada itu. Selain daripada itu, 1MDB tidak menerima jaminan daripada kerajaan bagi pinjaman-pinjaman yang lain. Hanya 5.8 bilion ringgit yang menerima jaminan eksplisit atau explicit guarantee kerajaan Malaysia. Satu lagi yang disebut mengenai letter of support itu sebenarnya tidak ada. Apabila saya menuturkan, Tan Sri Yang di-Pertua, bahawa tiada letter of support, itu maksud saya ialah bahawa tiada surat sokongan lain yang memberi jaminan eksplisit atau explicit guarantee kerajaan Malaysia
selain terhadap jumlah sebanyak 5.8 bilion ringgit. Sehingga hari ini, saya masih berpegang kepada kenyataan tersebut sebagai benar, dan saya juga telah mengeluarkan kenyataan akhbar bertemu dengan pemberita bertarikh 8 November 2014 hari Sabtu di Kementerian Keuangan seperti kenyataan ini. Seperti yang saya jelaskan di Parlimen pada hari Khamis 6 November 2014, jaminan kerajaan yang dikeluarkan untuk 1MDB hanyalah sebanyak 5.8 bilion ringgit. Saya ingin maklumkan di sini bahawa memang tiada surat yang membawa maksud kepada jaminan yang lebih daripada jumlah itu. Kerajaan tidak ada lagi mengeluarkan sebarang jaminan selain 5.8 bilion ringgit untuk 1MDB atau anak-anak syarikat milik penuhnya, termasuklah untuk bond 3 bilion USD. Sebagaimana yang dilaporkan dalam penyata tahunan 1MDB untuk tahun keuangan berakhir 2014, satu surat telah dikeluarkan sebagai pemegang saham tunggal 1MDB. Menurut syarat-syarat di dalam surat tersebut, sekiranya 1MDB tidak dapat membayar hutang berkaitan bond yang berkenaan, sebarang tuntutan terhadap kerajaan selain tuntutan terhadap 1MDB hanyalah terhad kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam surat itu sahaja, dan ini bukan merupakan jaminan kerajaan. Saya juga telah membuat kenyataan akhbar 3 muka surat di sidang akhbar di luar Dewan ini pada Isnin 12 November 2014 untuk menjelaskan lagi kenyataan saya sebelum itu. Tujuan 2 kali sidang akhbar adalah untuk mengesahkan bahawa saya tiada niat untuk mengelirukan mana-mana pihak. Antara lain dalam sidang akhbar kedua itu, saya telah menyebut bahawa terdapat satu letter of support yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia untuk bond yang berjumlah USD 3 bilion. Walau bagaimanapun, ia bukan memberi jaminan eksplisit atau eksplisit garanti kerajaan Malaysia. Surat sokongan, letter of support, membawa maksud bahawa sekiranya 1MDB tidak mampu membayar pinjaman yang berjumlah USD 3 bilion tersebut, maka 1MDB perlulah menstruktur semula asetnya bagi membayar hutang. Dalam hal ini, 1MDB perlu menggunakan kesemua asetnya yang berjumlah 51.4 bilion ringgit untuk membayar hutang yang bernilai USD 3 bilion. Kerajaan berkeyakinan bond USD 3 bilion itu boleh dibayar dengan aset yang bernilai jauh lebih besar. Maka itu, kerajaan hanya memberikan surat sokongan, bukan surat jaminan. Setakat rekod hari ini, 1MDB tidak pernah gagal dalam menjelaskan hutangnya mengikut jadual pembayaran balik. Kerajaan hanya akan membantu sekiranya ada lagi tanggungan bagi hutang tersebut yang perlu dijelaskan oleh 1MDB sekira kesemua langkah menstrukturkan semula aset telah pun diambil oleh 1MDB. Saya ingin menjelaskan bahawa jaminan eksplisit adalah terikat di bawah Akta Jaminan Pinjaman dalam kurungan Pertubuhan Perbadanan tahun 1965. Syarikat yang diberi jaminan perlu diwartakan sebagai pertubuhan perbadanan, manakala surat sokongan yang dikeluarkan dalam isu 1MDB kepada pihak berkaitan tidak terikat di bawah akta tersebut dan tidak perlu diwartakan. 1MDB adalah sebuah syarikat dengan izin going concern yang berdaya saing dan maju. Ini bermakna 1MDB akan sentiasa berkembang dan nilai syarikatnya akan sentiasa meningkat. Ia dibuktikan dengan peningkatan pendapatannya sebanyak 64% bagi tahun berakhir 31 Mac 2014. Perkara yang saya nyatakan di Dewan ini pada 6 November 2014 dengan jelas menunjukkan bahawa jaminan kerajaan adalah hanya kepada pinjaman yang berjumlah 5.8 bilion ringgit sahaja. Jaminan ini terikat di bawah Akta Jaminan Pinjaman Pertubuhan Perbadanan 1965. Justru itu, hanya jumlah 5.8 ringgit Malaysia, 5.8 bilion ringgit Malaysia sahaja yang termasuk dalam contingent liability kerajaan dan bukannya ditambah dengan USD 3 bilion. Sehubungan dengan itu, saya ingin membetulkan pemahaman terhadap kenyataan saya di Dewan ini yang bertarikh 6 November 2014 yang berbunyi, tidak ada surat apa semua
Satu lagi yang disebut mengenai letter of support itu sebenarnya tidak ada, dengan menambah ayat-ayat seperti berikut. Tidak ada surat jaminan lain apa semua. Satu lagi yang disebut mengenai letter of support yang memberi jaminan lain itu sebenarnya tidak ada. Tan Sri Yang Dipertua, Tan Sri Speaker, saya menerima kekhilafan atas tertinggalnya 6 perkataan tersebut yang menyebabkan salah faham. Saya tidak ada sebarang niat untuk mengelurkan Dewan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu daripada hamba-Nya. Maaf dan terima kasih. Yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, itu sebab setiap kali saya mengingatkan, apabila berhujah, hujah-hujah itu mesti disulami dengan kebertanggungjawaban. Karena perkara-perkara seperti begini akan timbul. Soal 3612 adalah bukan perkara semudah yang kamu fikir, yang berhormat. Karena ia ada kaitan dengan integriti seseorang ahli. Tetapi telah menjadi budaya kita di Parlimen Malaysia ini, sikit-sikit bangun 3612. Yang sedangkan 3612 itu adalah berkaitan dengan integriti sebagai ahli yang berhormat. Itu sebab apabila saya dapat notis daripada Pandan, saya tahu perkara apa yang berlaku pada 6 hari bulan. Kena saya yang preside. Saya dengar semua. Reaksi semua saya nampak. Raut wajah PJ Utara saya nampak. Jawapan daripada Pontian saya nampak. Saya tahu apa yang telah berlaku. Manakala Pandan cuma baca daripada handset. Saya tahu. Jadi saya minta daripada Pandan documentary evidence. Karena saya mau tahu sebenarnya apa hujah Pandan. Begitu juga saya minta daripada Pontian. Pun demikian, daripada dokumen-dokumen yang saya ada, saya boleh buat ruling. Tetapi saya sengaja tidak buat ruling daripada dokumen-dokumen yang ada. Oleh kerana saya beri kepuasan kepada semua ahli-ahli yang berhormat sebagai pengajaran kepada semua. Maka saya persilakan Pandan lagi untuk berhujah. Semua kita dengar. Selepas itu ada jawapan daripada Pontian. Semua kita dengar. Tetapi dilema saya yang membuat keputusan. Tetapi biasanya keputusan yang saya buat bukan semua diterima dengan perasaan terbuka. Walaupun saya kata keputusan itu adalah mutamad kalau tidak puas hati buat usul. Jadi sekali lagi kamu letakkan saya di keadaan dilema. Pun demikian semua kita punya tanggungjawab. Saya akan kendalikan tanggungjawab saya seadil mungkin. Semua kamu sudah nampak kalian yang berhormat. Begini keputusan saya. Setelah meneliti dokumen bandel yang sebesar begini daripada Pandan yang begitu terperinci, seolah-olah saya sebagai hakim dengan submission. Dan setelah pula saya terima satu bandel yang lebih kurang sama tebalnya daripada Pontian. Pun demikian, saya mau lagi sharing dengan apa yang mereka buat. Jadi ahli-ahli yang berhormat, saya ambil jawatan ini sebagai serius dan apa yang saya katakan, saya pertahankan sampai bila-bila. Untuk seseorang ahli dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan. Semua ahli yang berhormat tahu, ada 3 kriteria yang perlu dipenuhi. Pertama, hujah, fakta, salah. Apabila disedari bahawa hujah fakta salah itu tidak ada usaha untuk diperbetulkan. Dan yang penting sekali ialah daripada mula berhujah sampai habis berhujah mempunyai niat untuk mengelirukan. Kerana peraturan masyarakat ini adalah berdasarkan kepada satu kenyataan
British Minister dulu yang dinama Fofiomo. Jadi apabila kita dengar semua itu, jangan ambil kira apa dokumen yang ada pada saya. Keputusan saya ialah saya yang preside pada ketika waktu menjawab soalan, apalagi kalau soalan itu bertubi-tubi, diasak, yang menjawab itu kadang-kadang terpaksa dia jawab secara spontan. Dan mungkin pada ketika waktu menjawab, dia tidak niat ada apa-apa. Sama ada dokumen yang bertimbun-timbun di atas itu, dia nampak atau tidak, wallahualam. Tetapi pre-statement yang disebut oleh Yang Berhormat Pontian itu sudah juga saya ambil kira, kena bandel daripada beliau. Jadi apabila semua saya ambil kira ini, walaupun tanggapan daripada sebelah bahwa fakta itu salah, mengambil kira oleh kena apa yang disebut di luar Dewan dan sedemikiannya. Kedua, sama ada diperbetulkan atau tidak, Yang Berhormat daripada Pontian telah juga perbetulkan. Selepas beberapa hari dia kata ada letter of support, cuma tidak disebut dalam Dewan. Dan beliau sendiri mengatakan bahawa dia tidak ada niat langsung. Yang Berhormat, belum saya habis lagi. Dia tidak ada niat langsung. Dia tidak ada niat langsung untuk mengelirukan Dewan. Bermakna dia kata ada 6 perkataan yang saya tidak tersebut pada ketika itu. Oleh kerana dia sedang diasak. Tetapi apabila saya rujuk kepada peraturan masyuarat 10.4, peraturan masyuarat 10.4, boleh Hansard diperbetulkan dengan menambah ayat-ayat, tetapi dengan keputusan speaker untuk membenarkan. Jadi mengambil kira semua ini, saya berpendapat bahawa tidak payahlah dibahas, tidak payah dirujuk kepada mana-mana, oleh kerana Yang Berhormat mengatakan dia tidak berniat sama sekali untuk mengelirukan Dewan. Tetapi having said that, orang putih kata apa yang hendak disebut oleh sebelah sini telah pun diperincikan oleh Pandan. Apa juga jawapan sebelah sini telah juga diperincikan oleh Pontian. Tetapi saya yang mengambil keputusan, itulah keputusan saya. Jadi saya harap perkara ini selesai kerana tidak ada niat untuk mengelirukan Dewan. Masih. Tan Sri. Mike. Saya mungkin boleh terima pendapat dan pandangan Tan Sri bahawa Pontian tidak ada niat untuk mengelirukan Dewan. Tetapi kenyataan pada hari itu adalah mengelirukan Dewan. Dia tidak ada niat selepas dia menyatakan bahawa dia tidak ada niat. Tetapi pada hari tersebut, dia telah mengelirukan Dewan. Walaupun tanpa niat. Mengeliru tanpa niat seperti mana? Membunuh tanpa niat. Tan Sri. Sila, salam. Tan Sri, Speaker. Terima kasih, Tan Sri, Speaker. Yang lain. Sila, salam. Terima kasih, Tan Sri, Speaker. Saya mengalu-alukanlah keputusan Tan Sri, Speaker, yang mengamalkan dasar husnuzan ataupun baik sangka terhadap Timbalan Menteri Kewangan. Hanya bagi saya, sekiranya kesilapan beliau berlaku hanya sekali, di mana dia tidak sebut apa yang sepatutnya dia sebut, mungkin saya pun boleh berkongsi sangkaan baik Tan Sri. Tetapi dalam kes ini, dia telah meninggalkan perkataan-perkataan yang pokok 2 kali dan menafikan secara terus terang kepada soalan yang jelas dan terang. Maka saya merasakan, minta maaf Tan Sri, walaupun keputusan dah buat dan saya terima, tetapi bagi diri saya lah, saya sangsi akan niat sebenar Timbalan Menteri Kewangan. Terima kasih. Dan macam saya kata tadi lah, dia bunuh tanpa niat, dia mengeliru tanpa niat, dia mengelirukan Dewan tanpa niat, merogol tanpa niat. Itu. Sila, Sepang. Selepas Sepang, PJ Utara, because involved in this. Lepas itu saya tidak terima lagi pendapat di luar lingkup yang sudah saya jelaskan. Sila, Sepang. Terima kasih kepada Datuk Speaker.
terima kasih kepada kedua pihak lah. Saya ingin saya tadi apabila menteri mengatakan ada dua jaminan, satu yang tidak tertakluk pada akta. Saya harap kalau saya salah betulkan yang saya dengar jawapan menteri yang 5.8 bilion itu explicit guarantee yang mana termasuk dalam bawah akta, iaitu Akta Jaminan Pinjaman Pertubuhan Perbadanan 1965. Saya ingin bertanya dapat penjelasan lah. Sebab apa? Sebab kalau benar apa dikatakan oleh menteri tadi bahawa pinjaman 5.8 bilion itu adalah satu garanti yang tertakluk pada akta, saya ingin bacakan Akta Jaminan Pinjaman Pertubuhan Perbadanan 1965 di bawah section 2 subsection 3. Ini menteri tidak payah jawab ini. Oleh kerana ini adalah side view Saya nak tanya yang cuma saya mau entertain. Ya, terima kasih. Tidak payah jawab. Tak, saya pun tak nak. Saya tanya. Sila. Okay. Saya apa ni bukan saya bukan nak salahkan menteri tak. Saya nak bertanya Sebab apa? Kalau dilihat kepada section 2 subsection 3 yang menceritakan tentang jaminan ini, kuasa untuk menjamin pinjaman, dia menyatakan bahawa tertakluk kepada subsection 4, menteri hendaklah dengan seberapa segera yang mungkin selepas sesuatu jaminan di bawah section ini diberikan, membentangkan di hadapan Dewan Rakyat suatu penyata mengenai jaminan itu bersama dengan satu salinan perjanjian tersebut dahulu. Saya ingin bertanyakan, adakah perkara ini telah dilakukan oleh pihak menteri kerana perlunya Dewan Rakyat ini dibentangkan dengan jaminan itu? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Yang Ketua kerana memberikan peluang bagi usul ini untuk dibaca dalam Dewan, disebut, dan juga memberikan peluang bagi Timbalan Menteri Pontian untuk memberikan penjelasan selanjutnya. Saya rasa ini merupakan satu amalan yang baik yang perlu diteruskan kerana ia akan menunjukkan bahawa tiada apa yang ditakuti oleh mana-mana pihak, sama ada pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang ataupun Tan Sri Speaker sendiri. Dalam perkara ini saya ingin juga menegaskan bahawa usul ini tidak dibawa oleh rakan saya Pandan secara remeh. Perkara ini hanya dibawa selepas dalam perbahasan semasa jawatan kuasa, peringkat jawatan kuasa, di mana kita sekali lagi meminta penjelasan seterusnya daripada Kementerian Kewangan, dan saya bahas hari itu. Akan tetapi soalan-soalan yang timbulkan merujuk kepada jawapan yang diberikan pada 6 hari bulan November itu tidak diberikan sebarang jawapan langsung. Isu itu tidak dibawa. Oleh sebab itu keputusan hanya dibuat untuk membawa usul hari kemudian. So usul ini dibawa bukan kerana kita nak sengaja nak mempermainkan perkara ini. Usul ini dibawa kerana kita berasa adalah penting fakta yang betul dikeluarkan dalam Dewan. Apa yang disebut luar Dewan, siapa pun boleh sebut. Tapi apa yang disebut dalam Dewan ini adalah secret, adalah dilihat oleh semua pelabur-pelabur antarabangsa. Dan ini penting untuk menghormati. Boleh saya mencela? Alian Berhormat. Dulu Alian Berhormat. Tujuh tarak dulu. Untuk menghormati kedudukan Parlimen sebagai sidang yang paling agung di negara kita. Itu saja yang kita minta, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Timbalan Menteri kerana membuat pembetulan dan juga membuat yang patut pengakuan yang patut dibuat dalam Dewan ini, dan kita harap perkara ini tidak berlaku lagi. Tentang isu sama ada ia jaminan bukan jaminan, kita boleh bahas lagi, itu tak apa. Tapi dari segi fakta mesti betul. Terima kasih. Alian Berhormat, ini bukan berbahas. Apabila Pontian telah menjawab, bermakna saya buat ruling saya buat. Tetapi saya benarkan 2-3 orang ahli berhormat berdiri. Kerana itu additional informasi kepada saya. Kita buat itu sebagai iktibar dan sedemikiannya. Kerana kalau saya benarkan lagi 2-3 orang berdiri sana, bermakna berbahas.
Bermakna subjek, clause, setiausaha, sila jalan tugas. Cukuplah tu Tan Apalagi Sri, agenda cukup. yang lain. Cukup Tan Sri. Cukup dah dengar keputusan berbohong tanpa niat tadi tu. Tak boleh. Tan Sri Speaker. Kena tarik balik. Tan Sri Speaker. Kena tarik balik. Tan Sri Speaker. Tak boleh cakap. Tan Sri Speaker. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula perbahasan menyambung semula pertimbangan rang Undang-Undang Perbekalan 2015 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2015 dalam jawatan kuasa sebuah majlis. Majlis dalam jawatan kuasa. Masih Kepala Bekalan B27 dan Kepala Pembangunan P27 di bawah Kementerian Kerja Raya. Sila, Menteri. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada seramai 27 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2015 di peringkat jawatan kuasa untuk Kementerian Kerja Raya. Segala cadangan, pandangan dan teguran mengenai isu-isu yang dibangkitkan itu akan diberikan perhatian dan dijawab sebaik mungkin. Sebelum saya menjawab isu-isu tersebut, izinkan saya memaklumkan secara ringkas mengenai peruntukan bajet 2015 yang bakal diterima oleh Kementerian Kerja Raya. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Kementerian Kerja Raya akan menerima peruntukan keseluruhan sebanyak 5.95 bilion ringgit pada tahun 2015. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2.11 bilion ringgit diperuntukkan di bawah maksud butiran B27 mengurus dan baki sebanyak 3.84 bilion ringgit lagi di bawah maksud butiran P27 pembangunan. Untuk memudahkan kefahaman ahli-ahli yang berhormat, saya akan membahagikan jawapan penggulungan Kementerian Kerja Raya ini kepada 5 pecahan topik seperti berikut. Pertama, Jalan Persekutuan di Semenanjung. Kedua, projek Jalan Persekutuan di Sabah dan Sarawak. Ketiga, isu-isu berkaitan penyelenggaraan Jalan Persekutuan. Keempat, isu lebuh raya bertol termasuk pampasan tol. 5, isu berkaitan industri pembinaan dan isu-isu lain. Tan Sri Pengerusi, dalam sesi perbahasan semalam, beberapa orang ahli yang berhormat telah membangkitkan cadangan pembinaan dan menaik taraf Jalan Persekutuan seperti berikut. Yang pertama, ahli yang berhormat daripada Parit Sulong meminta kerajaan untuk mempercepatkan pembinaan projek Jambatan Kedua Batu Pahat. Ahli yang berhormat dari Seputih memohon pembinaan jalan baru menghubungkan Sepang Gold Coast Resort ke KLIA. Yang ketiga, ahli yang berhormat dari Seputih juga memohon projek menaik taraf jalan industri dari Jalan Langat Kelang ke Jalan Pelabuhan Barat dari 2 lorong sedia ada kepada laluan 4 lorong. Ahli yang berhormat dari Greek pula meminta kerajaan untuk menaik taraf laluan utama Jalan Greek ke Jeli dan Jalan Greek ke Baling. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, jalan jajaran Greek ke Baling telah dinaik taraf pada tahun 2005. Ahli yang berhormat daripada Sepang pula mencadangkan projek menaik taraf Jalan Banting ke KLIA ke Batu Laut dinaik tarafkan kepada laluan 4 lorong 2 hala. Dan ahli yang berhormat dari Tanjung pula telah meminta pertimbangan projek menaik taraf Jalan Relau ke Paya Terubong Pulau Pinang. Dan untuk pengetahuan ahli yang berhormat, ini merupakan jalan negeri dan perlu dipohon melalui kerajaan negeri. Ahli yang berhormat dari Paya Besar dan Jerantut membangkitkan cadangan pembinaan jalan ke kawasan Pahang Barat, iaitu laluan baru menghubungkan Jerantut ke Kuala Lipis ke Cameron Highlands. Ahli yang berhormat dari Lumut pula telah memohon pelaksanaan untuk projek-projek seperti berikut. Jambatan Kedua Sultan Yusof, Jalan Teluk Intan ke Lumut, Jalan Segari Lumut ke Cangkat Jering Taiping, projek menaik taraf Jalan Persekutuan 5 dari Jambatan Sungai Bernam ke Persimpangan Pekan Sabak Bernam. Dan ahli yang berhormat dari Pasir Putih telah memohon projek menaik taraf Jalan Utama Pasir Putih ke Kota Baru kepada laluan 4 lorong 2 hala.
Ahli yang berhormat dari Sungai Petani membangkitkan mengenai projek membina jalan pesisiran Pantai Baharu dari Teluk Air Tawar ke Kuala Kedah, dan ahli yang berhormat dari Bayan Baru pula membangkitkan keperluan projek menaik taraf jalan Teluk Kumba ke Bayan Lepas. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, cadangan projek-projek tersebut telah dicatat, disemak dan akan diberi perhatian oleh kementerian ini. Pada masa kini, Kementerian Kejaraya sedang dalam proses mengenal pasti senarai-senarai projek-projek baru yang akan dipohon untuk dilaksanakan dalam rancangan Malaysia yang ke-11, iaitu dari 2016 hingga 2020. Oleh itu, saya ingin mencadangkan ahli-ahli yang berhormat untuk berbincang dengan pihak kerajaan negeri bagi menentukan cadangan projek-projek di atas diberi keutamaan tinggi dalam senarai permohonan kerajaan negeri dalam rancangan Malaysia yang ke-11. Tan Sri Pengerusi, beberapa orang ahli yang berhormat, antaranya ahli yang berhormat dari Tumpat, Kuala Kerai, Pasir Putih dan Setiu telah membangkitkan tentang isu keperluan projek Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 3 di negeri Kelantan atau LPT 3 bermula daripada Kuala Terengganu melalui Setiu, Besut dan seterusnya memasuki negeri Kelantan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, cadangan projek LPT 3 ini sememangnya termasuk dalam perancangan kerajaan untuk dilaksanakan pada masa hadapan. Berdasarkan laporan Pelan Induk Pembangunan Rangkaian Jalan Raya Semenanjung Malaysia atau HNDP Fasa 1, projek LPT 3 ini berpotensi dilaksanakan secara kaedah penswastaan. Pelaksanaan keseluruhan Lebuh Raya Pantai Timur melibatkan negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan dibuat secara berfasa, di mana fasa yang terakhir dan belum dimulakan ialah LPT 3, iaitu di Kelantan, dan dijangka akan dimulakan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11. Tan Sri Yang Di-Pertua, ahli yang berhormat dari Tumpat, Lipis dan Kuala Kerai membangkitkan projek Jalan Central Spine, iaitu melibatkan jajaran Kota Baru ke Kuala Kerai dan seterusnya ke Gua Musang, ke Lipis, Raup dan juga Bentung. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, anggaran kos keseluruhan bagi membina dan menaik taraf Jalan Central Spine ialah sebanyak 8.6 bilion ringgit, iaitu 6.6 bilion ringgit untuk jajaran Bentung ke Kuala Kerai, dan anggaran 2 bilion ringgit lagi untuk jajaran Kota Baru ke Kuala Kerai. Setakat ini, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 1.4 bilion ringgit untuk membiayai pelaksanaan fasa-fasa yang telah diluluskan bagi projek ini. Dalam rancangan Malaysia yang ke-10 ini, keutamaan kerajaan ialah melaksanakan sebahagian daripada pakej 3, iaitu di kawasan Kuala Lipis, kerana ini merupakan kawasan yang mencatatkan kadar kemalangan yang tertinggi berbanding jajaran Jalan Central Spine yang lain. Manakala untuk jajaran Kota Baru ke Kuala Kerai pula, setakat ini 2 pakej telah diluluskan, iaitu melibatkan jajaran Pasir Hor ke Kadok dan Kadok ke Ketereh. Pakej-pakej lain dalam Jalan Central Spine dirancang untuk dilaksanakan dalam rancangan Malaysia yang ke-11 tertakluk kepada keupayaan keuangan kerajaan. Tan Sri Pengerusi, ahli yang berhormat dari Sekijang, ingin mengetahui mengenai jangka masa tempoh pengambilan tanah yang dibekukan untuk pelaksanaan sesuatu projek jalan. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, pembekuan tanah di bawah Seksyen 4 Akta Pengambilan Balik Tanah atau APT 1960 adalah bertujuan untuk membuat kajian awalan bagi mengetahui kesesuaian sesuatu jajaran tersebut, di mana tempoh luput Seksyen 4 dari tarikh warta diisytiharkan adalah selama 12 bulan sahaja. Sekiranya jajaran tersebut didapati bersesuaian, maka permohonan pengambilan balik tanah di bawah Seksyen 8 APT 1960 akan dikemukakan kepada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian atau JKPTG Persekutuan untuk diangkat bagi kelulusan pihak berkuasa negeri atau PBN. Sekiranya diluluskan oleh PBN ataupun pihak berkuasa negeri, maka warta Seksyen 8
Akta Pengambilan Tanah 1960 akan disiarkan dan proses pengambilan balik tanah akan dimulakan bagi pelaksanaan projek tersebut. Ahli yang berhormat daripada Kuala Terengganu memohon penjelasan mengenai status projek membina Jalan Jeram Tok Kong ke Bukit Guntong, Kuala Terengganu yang tertangguh akibat masalah pengambilan balik tanah. Untuk makluman ahli yang berhormat, perkara ini sedang disemak oleh pihak JKR Ibu Pejabat, memandangkan projek ini ialah projek Kerajaan Negeri Terengganu. Tan Sri Pengerusi, ahli yang berhormat dari Bintulu telah membangkitkan mengenai cadangan 4 projek jalan seperti berikut. Pertama, cadangan menaik taraf jalan dari persimpangan Nyabau. Kedua, cadangan menaik taraf jalan dari Tanjung Kidurung ke Pelabuhan Bintulu. Yang ketiga, cadangan membina jejambat di Jalan Medan. Dan keempat, cadangan membina jejambat di Simpang Nyabau. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat Bintulu, cadangan menaik taraf persimpangan Nyabau, cadangan menaik taraf jalan dari Jalan Kidurung ke Pelabuhan Bintulu dan cadangan membina jejambat di Simpang Nyabau telah dipohon dalam RP4 iaitu pada tahun 2015 namun tidak diluluskan. Kementerian Kejaraya akan memohon semula projek-projek tersebut dalam rancangan Malaysia yang ke-11 dengan keutamaan yang tinggi. Manakala cadangan membina jejambat di Jalan Medan tidak pernah dipohon oleh JKR Sarawak sebelum ini. Kementerian akan semak keperluan dan keutamaan cadangan projek ini sebelum kita pohon dalam rancangan Malaysia yang ke-11. Ahli yang berhormat dari Sarike pula telah membangkitkan status 4 projek seperti berikut. Jalan Sungai Sian Bintunggur Bintango ke Tanjung Manis, cadangan lorong memotong kilometer 18 di Sungai Pauh Jalan Sarike ke Kuching, cadangan menaik taraf Jalan Jaka Sarike ke Sebangkoi dan cadangan jalan penghubung Sarike ke Tanjung Manis. Untuk makluman ahli yang berhormat Sarike, projek membina jalan dari Sungai Sian Bintango ke Tanjung Manis ialah jalan negeri dan JKR Sarawak akan memohon di bawah peruntukan negeri. Bagi permintaan ahli yang berhormat untuk membina lorong memotong, dimaklumkan bahawa JKR telah melaksanakan satu projek lorong memotong di kilometer 432 Jalan Kuching ke Miri yang telah siap pada 27 Julai 2013. Lokasi lorong memotong ini berhampiran dengan Sungai Pauh dan mengenai cadangan jalan penghubung dari Sarike ke Tanjung Manis. Pihak berkuasa perancang negeri iaitu Sarawak Planning Authority atau lebih dikenali sebagai SPA sedang menimbang jajaran baru iaitu Jalan Kampung Seberang Sarike. Kerja-kerja awalan projek ini seperti ukur tanah dan reka bentuk dijangka bermula pada tahun 2015 sebaik saja kelulusan SPA diperolehi. Tan Sri Pengerusi, ahli yang berhormat dari Sarike juga telah membangkitkan isu menaik taraf jalan dari Pekan Jaka, Sarike ke Sebangkoi. Seksyen jalan tersebut termasuk dalam jajaran Lebuh Raya Pen Borneo yang akan dinaik taraf oleh pihak swasta. Walau bagaimanapun, untuk jangka pendek, kementerian ini telah dan akan menambah baik geometri jalan dan meningkatkan ciri-ciri keselamatan jalan di laluan tersebut di bawah program keselamatan dan black spot dengan izin di Bukit Sebangkoi. Ahli Parlimen ataupun ahli yang berhormat daripada Tenem telah membangkitkan isu sama ada Jalan Persekutuan di Tenem termasuk sebagai jajaran Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah dan juga memohon supaya jambatan Sungai Padas diganti dengan segera. Untuk makluman ahli yang berhormat, jajaran Pen Borneo di bawah kawasan Pantai Timur Sabah akan melibatkan laluan Kota Kinabalu ke Papar, ke Beaufort dan juga ke Sepitang dan seterusnya ke Sindumin, iaitu tidak melibatkan Tenem. Namun demikian, kementerian ini akan terus. Boleh tumpang. Silakan, Yang Berhormat Kinabalu. Kita telah diwar-warkan dengan projek jalan Pen Borneo. Jadi saya pun ingin bertanya, apakah Pen Borneo ini juga melalui Kota Kinabalu, Sandakan dan Katawau? Sebab jalan raya ini pada hari ini pun sebetulnya amat strok lah. Dia berlubang-lubang. Kalau ke Sandakan, Kota Kinabalu itu makan masa 5-6 jam. Jadi mungkin dengan adanya penaikan jalan
Pen Borneo ini mungkin boleh dapat 3 jam setengah. Jadi apakah juga Pen Borneo melibatkan Kota Kinabalu Sandakan itu sendiri? Kalau tidak, kenapa? Terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan. Bagi menjawab persoalan yang dibangkitkan memang termasuk Yang Berhormat, ya. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, izinkan saya untuk menjawab dulu dan lepas ini saya akan bagi YB Libaran, ya, untuk meneruskan. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, jalan Kota Kinabalu ke Sandakan ini merupakan satu keutamaan di mana Ranau Sandakan dan Sandakan ke Tawau, ya, merupakan salah satu daripada 3 jalan yang kita akan diberikan keutamaan yang paling tinggi untuk pelaksanaan, ya. Sekiranya projek Pen Borneo itu dapat dilaksanakan sama ada dari segi konvensionalnya ataupun ada persetujuan di peringkat kerajaan untuk untuk proses pengeswastaan. Yang Berhormat. Terima kasih. YB Libaran. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Timbalan Menteri. Pen Borneo ini dilaksanakan pada pada tahun depan, saya dipahamkan. Jadi saya ingin tahu, ada jajaran jalan, yaitu lintas Libaran. Saya dipahamkan bahwa fasa pertama telah diluluskan. Ianya melibatkan 4 fasa, yaitu fasa 2, 3, dan 4. Belum lagi ada kelulusannya. Jadi saya ingin tahu, adakah jalan lintas Libaran ini, ianya termasuk dalam fasa Pen Borneo itu sendiri? Karena jalan ini adalah amat penting keluar masuk, bukan saja di Libaran, tetapi keluar masuk Bandar Sandakan dan terusnya ke bandar-bandar utama di negeri Sabah. Terima kasih. Yang Berhormat Libaran, saya ingin maklumkan bahawa jalan tersebut tidak termasuk dalam jajaran Pen Borneo, Yang Berhormat, ya. Tapi itu merupakan salah satu projek yang akan dilaksanakan dan merupakan keutamaan di peringkat kementerian. Dan saya akan membagi secara terperinci mengenai maklumat jalan yang diberikan oleh Yang Berhormat tadi. Tan Sri Yang Bertuah. Tan Sri Pengurusi. Menteri Kuala Kangsar. Tenom. Mana satu? Tenom. Lepas tu Kuala Kangsar. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri menyatakan jajaran-jajaran yang telah dimasukkan dalam jajaran Pen Borneo. Tenom tidak masuk lah, sore lah. Ya, ya. Saya ada perkara yang saya mau bagi tahu kepada Timbalan Menteri Kinabatangan. Jadi tidak adil juga kalau pergi Pen Borneo, pergi Sandakan, kita pun mesti mau ada juga di kawasan pendalaman. Jadi saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri, bagaimana pula jajaran kalau Tenom tidak dimasukkan dalam jajaran Pen Borneo? Bagaimana pula jalan yang daripada ke kawasan pendalaman? Di pendalaman ini ada 3 kawasan parlimen, Tenom, Keningau dan juga Pensiangan. Dan kalau kita ikut daripada jajaran kawasan Yang Berhormat, Papar ke Keningau, Keningau ke Pensiangan, Pensiangan ke Tawau. Adakah jajaran ini juga menjadi jajaran utama dalam pelaksanaan Pen Borneo yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan? Jawapan kepada persoalan itu, iya Yang Berhormat, ya. Itu merupakan sebahagian daripada jajaran Pen Borneo yang akan dilaksanakan. Namun walaupun Tenom tidak termasuk dalam perancangan, tetapi untuk makluman Yang Berhormat, ya, Kementerian dan juga Jabatan Kejarayaan Negeri Sabah memberikan tumpuan khusus kepada jalan-jalan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat semalam, termasuklah jalan-jalan yang terlibat dalam masalah banjir baru-baru ini. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, pasukan, ya, kita daripada kementerian ada sekarang ini berada di negeri Sabah dan akan mengunjungi tempat Yang Berhormat untuk mendapatkan lebih banyak maklumat bagi kita memastikan, ya, kawasan-kawasan yang disuarakan oleh Yang Berhormat itu dapat dilaksanakan, ya, dengan segera. Yang Berhormat Kuala Kangsar. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak menyentuh tentang Pen Borneo ni kerana saya lihatkan ini satu projek yang berskala besar.
satu mega projek yang panjangnya 2,300 km dan peruntukannya 27 bilion. Saya ingin nak tanya kepada Timbalan Menteri, adakah pihak kementerian melihat kepada kajian untuk penggunaan jalan bergetah, atau istilah jalan bergetah, menggunakan hasil-hasil produk getah dari segi komponennya untuk kegunaan Pan Borneo Highway ini. Kerana kalau kita lihat, ia dapat menstabilkan harga getah dan juga mengukuhkan harga getah. Dan sekiranya tidak ada kajian teknikal ataupun komersial, saya harap pihak kementerian dapat menggunakan kajian ini supaya meletakkan peluang ini kepada hasil getah atau produk getah, kerana ia berskala besar, mempunyai economic of scale yang boleh kita gunakan. Kerana kebanyakan saya tahu telah ada kajian tetapi tidak digunakan kerana dianggapkan jalan-jalan atau pembinaan jalan-jalan ini tidak mempunyai satu skala ekonomik yang besar yang boleh absorbkan kos jika sekiranya penggunaan jalan getah ini tinggi. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kuala Kangsar. Saya dengan sukacitanya ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat bahawa perkara ini telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sekijang dan akan saya jawab sebentar lagi. Mohon Yang Berhormat sabar menanti. Selepas ini saya akan maklumkan. Tan Sri Pengerusi Yang Berhormat daripada Limbang memohon kerajaan untuk menggantikan jambatan-jambatan usang yang terdapat di Jalan Persekutuan di Negeri Sarawak. Untuk makluman ahli yang berhormat, program baik pulih jambatan usang di Jalan Pan Borneo di Sarawak akan diserap masuk untuk dilaksanakan oleh syarikat swasta yang akan membina lebuh raya Pan Borneo untuk jajaran negeri Sarawak. Ahli yang berhormat dari Seputih pula telah membangkitkan isu cadangan projek membina dan menaik taraf Jalan Belaga ke Bakun, Sarawak. Saya tahu Yang Berhormat sering mengunjungi negeri Sarawak. Dan untuk makluman, jalan tersebut berstatus jalan negeri Yang Berhormat, iaitu terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri Sarawak. Tan Sri Pengerusi, ahli Yang Berhormat. Boleh saya minta penjelasan? Jadi maksudnya dari Bakun ke Belaga yang jalan itu macam roller coaster itu yang dibuat oleh tentera kita itu. Jadi saya sebenarnya dengar daripada ahli parlimen Rejang kata ia akan dinaik taraf oleh JKR. Jadi ini adalah tidak benar lah. Jadi ini semua bergantung kepada kerajaan negeri Sarawak sama ada ia mau naik taraf ataupun tidak. Betul? Yang Berhormat Menteri, sebenarnya kawasan Hulu Rijang, Seputih pergi ke kawasan saya untuk melihat keadaan ataupun mau kacau saya saja. Sebenarnya Yang Berhormat Menteri, terima kasih Tan Sri Pengerusi. Sebenarnya jalan tersebut bukan jalan Bakun. Beliau Seputih tak tahu. Sebenarnya jalan Simpang Menjawah ke Pekan Belaga dibina oleh Kementerian Pertahanan Projek Jeruwa Muni. Itu yang sebenarnya. Jadi saya telah bertanya kepada Menteri semasa terlimat dan pihak kerajaan negeri dan pihak Kementerian Kerja Raya untuk bekerjasama menaik tarafkan jalan tersebut. Itu saja sebenarnya. Ahli Yang Berhormat Hulu Rejang yang telah membantu saya. Yang Berhormat bagi jajaran yang salah, Yang Berhormat bukan salah saya. Jadi saya akan bekalkan Yang Berhormat dengan jawapan bertulis. YB Seputih tak pergi pun Bakun. Aduh. YB sikit YB. Labuan. Ahli Yang Berhormat Labuan. Di YB terima kasih. Di Borneo ni ada negeri-negeri seperti Sarawak, Sabah, tetapi ada juga sebenarnya Federal Territory of Labuan yang juga berada di Borneo. Oh, adakah Yang Berhormat? Itulah kena selalu bagi tahu baru ingat. Sila. Jadi Pan Borneo itu akan lebih komplit ataupun sempurna sekiranya ianya juga disambung terus ke Labuan. Jadi saya berharap kalau belum dibajetkan, maka kita tolong carikan bajet. Kalau tidak, 2015 ini di rolling plan pertama RMK 11. Malam saya cuba untuk membahaskan JK Kementerian ini, tetapi
tidak sempat dan diminta untuk mencelah. Jadi sekaligus saya ingin bertanya, ada 3 jalan yang sangat kritikal dan top priority di Labuan, iaitu jalan kawasan perindustrian Ranca-Ranca ke Kinabenua, jalan Kinabenua ke Taman Pearl dan jalan Tanjung Teras ke Negalang Tanjung Aru. Cuma bertanya kalau ada diperuntukkan untuk 2015. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Labuan. Sekiranya saya tidak sempat menjawab pada sesi ini, insya-Allah saya akan menjawab secara bertulis mengenai status ketiga-tiga jalan yang dibangkitkan. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Tan Sri Pengerusi, ahli yang berhormat daripada Bayan Baru telah membangkitkan isu peruntukan untuk penyelenggaraan jalan persekutuan yang jauh berkurangan dan lebih rendah pada tahun 2015, iaitu sebanyak 610 juta berbanding tahun 2014 sebanyak 1.06 bilion. Untuk makluman ahli yang berhormat, perkara ini sememangnya diakui berikutan permohonan asal kementerian ini adalah lebih tinggi berbanding jumlah yang diluluskan. Walau bagaimanapun, peruntukan 2015 ini akan digunakan secara optimum untuk melaksanakan program penyelenggaraan jalan di seluruh negara. Ahli-ahli yang berhormat dari Sekijang, Jerantut dan Bintulu. Sikit dah. Tan Sri Speaker, boleh saya celah? Bahan baru. Penjelasan, Menteri. Menteri, kita sudah tahu bahawa dengan peruntukan yang asal tahun lepas lebih daripada 1 bilion, jalan-jalan di seluruh Malaysia sudah keadaan yang teruk. Lubang lopak-lopak dan penyelenggaraan yang sangat tidak mencukupi. Teruk jalan, keadaan jalan teruk. Sekarang dengan pengurangan 63%, jatuh begitu mendadak. Bagaimana kita boleh menyelenggarakan jalan raya di seluruh Malaysia? Padahal jalan raya masih begitu banyak, sama mungkin lebih panjang lagi. Okey, jadi ini adalah sesuatu bad planning. Okey, tidak mengira keadaan yang sebenar. Ini bukan creative accounting, turun-turun. Bukan. Ini reality on the ground. Perlukan duit untuk menyelenggarakan jalan raya. Kalau tak ada duit, tak ada penyelenggaraan. Kalau tak ada duit, tak boleh fill up the potholes. Ini adalah hakikat sebenar. Menteri kena fight for more peruntukan. Okey, minta penjelasan. Terima kasih sahabat saya, ahli yang berhormat daripada Bayan Baru. Sebenarnya yang berhormat, walaupun hanya 610 juta diperuntukkan kepada kementerian ini untuk penyelenggaraan jalan berbanding dengan 1.06 bilion pada tahun 2014. Namun untuk pengetahuan yang berhormat, ini tidak menghalang pihak kementerian untuk memohon tambahan kepada peruntukan tersebut pada pertengahan tahun, dan saya mohon ahli yang berhormat Bayan Baru supaya menyokonglah kementerian dalam isu ini, kerana yang berhormat sendiri memaklumkan bahawa ini merupakan keperluan, dan saya yakin dan percaya Kerajaan Barisan Nasional begitu prihatin mengenai perkara tersebut. Okey, minta sikit satu soalan lagi terima kasih Tan Sri Speaker. Kita tak ada masalah kalau boleh membantu minta lebih banyak peruntukan, tapi saya nak tanya Menteri, adakah sebab kita bayar terlalu banyak duit, 458 juta ringgit untuk tol, kerana peruntukan sebanyak 458 juta tol untuk toll compensation menyebabkan peruntukan untuk penyelenggaraan jalan raya turun, sebab kita tak nampak bahawa kerana duit yang kita nampak bahawa penurunan tersebut lebih kurang sama dengan compensation, duit itu lebih kurang sama dengan compensation kepada tol. Adakah peruntukan penyelenggaraan jalan raya telah digunakan untuk membayar syarikat-syarikat tol? Minta penjelasan daripada Menteri.
Yang Berhormat kerana membangkitkan isu ini. Sebenarnya Yang Berhormat, walaupun peruntukan telah diperuntukkan untuk pampasan tol, tapi kerajaan masih belum membuat keputusan dalam soal isu ini. Jadi menjawab kepada persoalan Yang Berhormat itu, memang benar peruntukan telah diperuntukkan di bawah bajet ini untuk pampasan tol, dan pampasan seperti yang kita ketahui dia meningkat hampir setiap tahun. Namun pada masa yang sama kita juga melihat kepada keprihatinan kerajaan dalam soal isu sara hidup rakyat yang mungkin juga kita perlu perhalusi. Tapi izinkan saya untuk menjawab isu tol ini kemudian Yang Berhormat, kerana kita memang ada soalan-soalan yang dibangkitkan di bawah isu tol ini. Tan Sri Pengerusi, izinkan saya untuk meneruskan. Mohon jelas. YB Panggar. Terima kasih Menteri, terima kasih Tan Sri Speaker. Kerajaan bersetuju untuk melaksanakan Jalan Pan Borneo bernilai 27 juta. Tapi apakah kerajaan tidak melihat masalah kesesakan yang begitu teruk di kawasan Sepanggar dan juga di Kota Kinabalu? Dan pada tahun lepas saya teringat lagi Yang Berhormat Menteri JKR menyatakan bahawa KK Outer Ring Road akan dilaksanakan pada tahun 2015. Tetapi nampaknya tidak pun tersenarai dalam perancangan 2015. Jadi apakah pihak kerajaan ataupun pihak JKR sudah buta mata, tidak nampak keperluan menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di dalam bandar Kota Kinabalu ini? Terima kasih. Walaupun Yang Berhormat telah membangkitkan suatu isu yang bukan di bawah butiran kita, tapi izinkan saya juga Tan Sri Pengerusi untuk memaklumkan kepada Yang Berhormat salah satu projek yang akan dilaksanakan untuk sekaligus membantu mengurangkan kesesakan adalah antaranya selain daripada yang disebutkan di sebelah Sendakan itu projek Libaran Bypass. Pihak kementerian juga telah meluluskan untuk projek membina dan menaik taraf jalan lintas Kota Kinabalu yang melibatkan pembinaan 2 persimpangan bertingkat dan naik taraf daripada 6 jalan kepada 6 lorong 2 hala sepanjang 6.3 km. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, rundingan harga telah diperakukan dan sekarang ini tengah menunggu kelulusan memuktamadkan harga daripada Kementerian Keuangan. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri, itu laluan lain. Laluan jalan lintas itu saya itu di lain daripada Kota Kinabalu, itu di luar. Yang KK Outer Ring Road ni yang meliputi kawasan laluan pantai yang perlu disegerakan kerana ini laluan jalan protokol dan sebagainya. Jalan lintas ni laluan ke kawasan perumahan dan juga kawasan Pinampang. Saya tahu ini kerana ada syarikat yang membuat cadangan, maka JKR tolong jawab jajaran KK Outer Ring ni bila dilaksanakan. Yang Berhormat, saya Menteri janji tahun lepas dalam penggulungan. Okey, izinkan saya juga untuk memberikan Yang Berhormat jawapan bertulis kerana Yang Berhormat tidak berbahas semalam. Jadi saya ini merupakan notis yang agak singkat. Izinkan saya untuk menjawab secara bertulis kepada Yang Berhormat. Tan Sri Pengerusi, ahli-ahli Yang Berhormat daripada Sekijang Jerantut berkaitan ke ahli Yang Berhormat daripada KK Batu Bersurat? Ya, saya minta sedikit penjelasan saya. Ini mengenai ini flyover di jalan di KK. Tadi kita ada katakan ada membina 2 flyover di Kota Kinabalu. Saya dipahamkan dua flyover ini akan dibinakan pada tahun ini atau akan datang. Jadi tapi saya tidak nampak budget di mana ada allocation dengan izin. Jadi saya minta penjelasan bilakah ini flyover akan dibinakan. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi. Terima kasih ahli Parlimen daripada Kota Kinabalu, ahli Yang Berhormat. Seperti yang saya katakan tadi, rundingan harga telah diperakukan di peringkat lembaga perolehan di kementerian dan sekarang ini menunggu muktamadnya harga daripada Kementerian Keuangan Yang Berhormat. Tan Sri Pengerusi, ahli Yang Berhormat daripada Sekijang
Jerantut dan Bintulu pula telah membangkitkan mengenai kualiti penurapan jalan yang tidak memuaskan oleh pihak konsesi. Untuk makluman ahli yang berhormat, kualiti penurapan jalan perlu mematuhi standard dan piawaian yang telah ditetapkan oleh Arahan Teknik Jalan JKR yang telah digubal dan disesuaikan dengan piawaian antarabangsa seperti British Standard atau BS. Di samping itu, pihak JKR juga melaksanakan audit kualiti terhadap kerja-kerja turapan yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi. Jika terdapat sebarang ketidakpatuhan, JKR akan mengeluarkan amaran dalam bentuk NCR, Non-Compliance Report, termasuk pemotongan bayaran. Bagi memastikan kualiti jalan berada dalam tahap yang tinggi, banyak kerja-kerja penyelenggaraan yang dilakukan menggunakan teknologi yang lebih baik. Kerja-kerja pembaikan tidak hanya menggunakan cara turapan biasa, tetapi kini banyak kerja-kerja pembaikan menggunakan teknologi yang lebih baik seperti coal in place recycling dengan izin atau CIPR dan menggunakan bahan campuran yang lebih baik seperti stone mastic asphalt SMA, polyramide mastic asphalt atau PMA dengan izin. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Izinkan saya habiskan dulu Yang Berhormat. Mengenai kualiti jalan disebut oleh Menteri. Sedikit saja, Tan Sri Pengerusi. Saya agak impress lah dengan standard dan kualiti yang disebutkan oleh Menteri dan peraturan-peraturan dan juga denda-denda yang dikenakan. Tapi yang dibangkitkan rakan-rakan Yang Berhormat adalah realiti di jalan tersebut. Kualitinya tidak ada. Apakah ianya hanya berkualiti dalam tempoh seminggu selepas dibina dan semasa diaudit, selepas itu ianya menjadi rosak. Ya, ini berlaku di hampir semua jalan. Kalau kita banding dengan jalan-jalan yang cantik di luar negara, saya rasa macam seolah-olah kita tidak ada satu ukuran, satu standard yang sebenar. Jadi bagaimana kita nak reconcile antara standard yang disebut oleh Menteri dengan apa yang sebenarnya berlaku di jalan-jalan tersebut? Ada kong kali kong di mana-mana atau macam mana? Untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan Yang Berhormat, sebenarnya Kementerian sangat serius di dalam perkara ini dan oleh daripada itulah dalam soal ini kita tidak kompromi dalam memberikan amaran kepada syarikat konsesi, terutama sekali dalam soal NCR atau non-compliance report kita. Dan proses pemotongan bayaran itu kita laksanakan Yang Berhormat sekiranya pihak konsesi tidak memenuhi piawaian yang telah ditetapkan. Jadi tindakan memang diambil dan secara berterusan kita engage ataupun kita maklumkan kepada pihak konsesi supaya melihat kepada kualiti penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan. Ya, ini bukan saja melibatkan pegawai bawahan kita, malah sehinggalah top management kita termasuklah Yang Berhormat Menteri sering turun padang untuk memastikan perkara ini dapat dilaksanakan. Tan Sri Yang Di-Pertua, ahli Yang Berhormat daripada Lipis dan Tenem. Menteri boleh minta. Maafkan saya YB sekejap, saya izinkan saya untuk habiskan dulu. Ahli Yang Berhormat daripada Lipis dan Tenem telah membangkitkan mengenai isu berkaitan penyelenggaraan cerun di jalan-jalan utama di kawasan masing-masing. Untuk maklumat jalan-jalan yang terlibat telah dicatat dan akan disiasat oleh cawangan kejuruteraan cerun JKR. Ya, sebelum silakan sahabat saya YB Pinampang. Terima kasih Menteri, Tuan Speaker. Boleh minta Menteri mengarahkan pegawai-pegawai Menteri untuk meneliti saiz drain ataupun road drain yang sedang dibina di Jalan Raya Baru antara Penampang hingga ke Kinarut. Saiz drain dia agak kecil dan membahayakan jikalau flooding terjadi lagi. Terlebih lagi culvert yang sedang dibuat di Jambatan Dambai, Penampang dan juga di Limbanak. Culvert dia agak kecil dan ada kemungkinan bila air mendedah, bila dia besar, ada kemungkinan banjir akan terjadi lagi. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat penampang di atas makluman. Ya, saya akan meminta JKR Sabah untuk melihat kepada keadaan ini dan terus memberikan laporan kepada kementerian. Terima kasih Yang Berhormat. Dan kepada sahabat saya Yang Berhormat daripada Labuan, saya telah mendapat makluman mengenai tiga projek yang telah dibangkitkan, iaitu jalan Taman Pearl, jalan ke Kinabena dan jalan Nagalang itu. Yang Berhormat ketiga jalan yang dipohon itu tidak lulus untuk dilaksanakan dalam rolling plan keempat rancangan Malaysia yang ke-10, tapi namun demikian kementerian akan memohon semula projek-projek ini untuk dimasukkan dalam rancangan Malaysia yang ke-11 untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat Labuan. Sri Pengerusi. Tan Sri Pengerusi. Timbalan Menteri. YB daripada Ampang, lepas tu Tenam. Terima kasih Tan Sri Pengerusi dan terima kasih Menteri. Saya cuba nak bangkitkan tentang isu cerun, pembangunan cerun tadi dibawa oleh YB Penampang. Saya berkali-kali dalam Dewan ini telah meminta agar JKR membentuk satu bahagian pembangunan cerun, kerana pembangunan cerun telah menjadi satu pembangunan yang penting, terutamanya di kawasan saya, Parlimen Ampang, di Dun Bukit Bangsa khususnya. So di mana ada tragedi tanah runtuh pada 2008, dan saya rasa dah tiba masa untuk Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya untuk membentuk satu bahagian cerun, pembangunan cerun, agar ianya lebih dapat dipantau dan menjadi satu one stop center, yang mana ketika ini kalau ada bencana di tempat-tempat cerun, banyak agensi yang dipersalahkan lah, Ikram lah, Syabas dan sebagainya. Jadi sudah tiba masanya, kerana dengan adanya pembentukan bahagian ini sebagai khusus, maka kita boleh menaikkan lagi value land, nilai tanah, nilai pembangunan di kawasan cerun ini, seperti apa yang dilaksanakan di Hong Kong, tempat-tempat negara yang banyak cerun, yang mana pembangunannya amat maju dan amat berharga, dan ini datangkan pendapatan kepada negara. Jadi saya minta lah dalam perancangan yang datang KKR agar mempertimbangkan perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ampang di atas persoalan ini dibangkitkan. Yang Berhormat Penampang tadi membawa isu yang lain. Sebenarnya yang membawa ni adalah Yang Berhormat Lipis dan Tenam, Yang Berhormat. Sebenarnya Yang Berhormat, kita sudah ada cawangan kejuruteraan cerun di JKR. Jadi itu membantu untuk menjawab kepada persoalan dan segala laporan. Minta sikit. Saya faham ada cawangan, tapi saya minta di-upgradekan menjadi bahagian, kerana bila cawangan itu tidak, skop kerjanya tidak meluas. Skop kerjanya hanya satu kecil saja. Jadi kita nak biar kementerian lebih memegang peranan dalam keseluruhan pembangunan di lereng-lereng bukit atau di tempat pembangunan di cerun-cerun. Okay, terima kasih kepada Yang Berhormat. InsyaAllah cadangan Yang Berhormat akan dipertimbangkan. Tenam. Yang Berhormat Tenam. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Berkenaan dengan pembaikan cerun ni, Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya kira jawapan Timbalan Menteri, kajian tu tak sesuai lah. Kalau boleh, saya minta pihak kementerian ambil tindakan terus. Sebab kita sudah lapor dalam Dewan Yang Mulia ni, bukan perlu mau buat kajian. Sebab masalah yang kita kemukakan ini, terutama bila saya membahas dalam peringkat jawatan kuasa semalam, menyatakan masalah ada terdapat cerun-cerun jalan utama, jalan-jalan persekutuan ini. Saya kira di daerah sudah ada butiran ini, sudah ada masalah ini, sudah ada kertas kerjanya juga. Cuma tinggalnya kita meminta pihak JKR, pihak kementerian supaya memberi keutamaan, memperbaiki. Dan apatah lagi, Yang Berhormat Timbalan Menteri, jalan raya yang saya nyatakan tadi ini sudah lama dan konsesinya dilaksanakan oleh, kalau tidak silap saya semalam saya ada menyatakan 2 syarikat, Syarikat Goblin Akun dan juga Lintasan Resources. Mereka ini bertanggungjawab untuk memperbaiki keadaan jalan raya, sama ada runtuhan jalan raya ataupun curun-curun. Jadi saya kira Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya minta supaya tindakan ini diambil segera. Masalah ini sudah bertahun-tahun sebenarnya. Bila kita membangkitkan masalah ini di dalam mesyuarat pembangunan daerah, kita mendapat jawapan yang sama macam mana hari ini. Jadi saya minta pihak kementerian berkenaan jalan-jalan di persekutuan, terutama di kawasan saya, supaya dapat diberi perhatian. Masalah ini masalah utama, dan jalan ini adalah jalan utama. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Tenam. Saya sangat-sangat memahami keadaan yang berlaku Yang Berhormat. InsyaAllah
bukan saja perkara ini kita akan siasat tapi akan ambil tindakan dengan segera Yang Berhormat, ya. Itu komitmen kami. Tan Sri Pengerusi, ahli-ahli Yang Berhormat daripada Lenggung, Jerantut, Gerik dan Parit pula telah membangkitkan mengenai isu jalan-jalan spesifik termasuk jambatan yang mengalami kerosakan akibat bencana banjir. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, pihak JKR akan melaksanakan audit pemeriksaan terhadap laluan jalan-jalan yang terlibat itu. Walau bagaimanapun, Ibu Pejabat JKR telah menubuhkan pusat pengurusan bencana berkaitan infrastruktur jalan yang mengalami kerosakan akibat banjir. Oleh itu, tindakan susulan akan diambil berdasarkan kepada rekod yang diperolehi melalui sistem tersebut. Ahli Yang Berhormat daripada Sekijang dan Gerik mencadangkan, ya, dan sahabat saya daripada Kuala Kangsar juga telah menimbulkan isu ini, mencadangkan material getah digunakan untuk membina jalan raya. Kerajaan sememangnya mengambil maklum mengenai teknologi mesra alam dalam pembinaan jalan seperti penggunaan getah asli dalam industri pembinaan jalan. Teknologi ini telah digunakan secara meluas di negara luar seperti Thailand. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, sebenarnya teknologi getah sebagai campuran asfalt untuk membina jalan ini telah pun dilaksanakan di negara ini, iaitu di jalan perimeter KLIA sepanjang 50 km. Oleh itu, ia bukanlah perkara baru dalam pembinaan jalan di negara ini di mana ia tertakluk kepada kesesuaian sesuatu projek. Tan Sri Pengerusi. Boleh sambung nanti sebelah. Tuan Ketua, Indah Mahkota, saya nak mengambil kesempatan ini sebab sesi yang lalu saya pernah menimbulkan masalah jalan Indah Mahkota, menghubungi Indah Mahkota ke LPT dan saya minta Menteri datang turun melihat dan saya nak merakamkan, I want to put in record, dan setelah Menteri datang saya ingat jalan itu telah diselesaikan. I want to put on record that ribuan terima kasih kepada Kementerian. Terima kasih. Sambung nanti hujah sebelah tengah hari. Ahli Yang Berhormat, mesyuarat peringkat jawatan kuasa bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Masih ahli Yang Berhormat, mesyuarat ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang. Masih.